Banyak orang mak. Oh. Sini Pak. Ini boleh sini. Ini dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang berusaha seluruh jabatan kuasa Madrasah An-Nasriyah Surah An-Nasriyah Pendiat Pendiat Hilir, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan dengan kurnia yang dapat sama-sama kita dipertemukan pada malam ini untuk sama-sama kita laksanakan solat secara berjemaah sebentar tadi, dan juga bersama-sama kita dalam mengikuti pengajian atau kuliah ilmu pada malam ini. Walaupun saya ganti malam ni, patutnya Khamis yang lepas, minggu lepas. InsyaAllah mudah-mudahan dengan keberadaan kita pada malam ini diberkati, dirahmati dan juga diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh, amal yang akan memberi syafaat, memberi bantuan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi meneruskan pengajian fiqh menggunakan kitab Idaman Penuntut, insya-Allah pada malam ini bersama-sama kita memulakan majlis dengan sama-sama membaca umul kitab. Kita hadiahkan yang pertama kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada adik keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in salafus salih, alim-alim ulama, serta kepada seluruh, kerana khusus pada penyusun kitab ini, iaitu Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, dan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darain amin. Syarat sah mengikut imam. Syarat sah mengikut imam. Ada syarat, apakah syarat yang membolehkan kita mengikut imam dan kita mendapat pahala berjemaah, berjemaah bersama dengan imam. Syarat sah berjemaah syarat untuk mensahkan makmum ikut imam itu adalah 12 perkara. Ada 12 perkara, syarat sahnya mengikut imam. Jadi kita maklum sembahyang yang lebih afdal, sembahyang ni mestilah sembahyang berjemaah. Sembahyang fardu yang berjemaah. Bukan hanya awal waktu, waktu pun waktu yang terbaik, afdal, tapi afdal juga dikerjakan dengan berjemaah. Ikutlah di mana, di masjid, itu tempat yang lebih aula, kalau surau, tak dapat di rumah ataupun di mana-mana, tempat yang boleh kita berjemaah. Ada 12 perkara syarat sah berjemaah. Yang pertama, sejajar sembahyang keduanya. Sejajar sembahyang keduanya, maknanya kena sama lah, sama sembahyang keduanya sejajar. Maknanya dia tidak syarat, tak disyaratkan sembahyang tu kena sembahyang yang sama, tapi ada sembahyang yang tak boleh, yang tidak sejajar dengan untuk kita laksanakan solat berjemaah. Maka tidak sah jika berlainan, tidak sejajar, seperti sembahyang fardu. Sembahyang fardu di belakang orang yang sembahyang gerhana. Kena tak sembahyang gerhana? Sembahyang gerhana dia ada berapa? Dia ada memang 2 rakaat, tapi dia ada dua kali berdiri, qiyam 2 kali, kemudian 2 kali rukuk, betul, jadi dia tak sama, tidak sejajar. Juga sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah, 2 sembahyang ni, 2 sembahyang ni tak boleh kita nak berjemaah, melainkan dengan sembahyang itulah. Sembahyang tu, kalau kita nak sembahyang zuhur, nak ikut orang sembahyang gerhana, tak boleh. Atau orang yang sembahyang jenazah, tak boleh. Kena sembahyang tu dia lain, dia tak sama dengan sembahyang lain. Dia kaifiat, cara-cara dia lain, dia itu dipanggil tidak sejajar. Dan sebaliknya, orang sembahyang, orang nak sembahyang fardu diikut orang yang sembahyang gerhana, tak boleh, memang tidak sejajar, di situ tidak sejajar, tak sama. Dan seperti orang yang sembahyang fardu di belakang orang yang sembahyang jenazah, tersebut tadi, sembahyang jenazah. Jenazah ni tak ada rukuk, tak ada sujud, dia apa? Dia ada takbir, 4 takbir, ada di mana ke? Saya ingat nak sembahyang, ada orang meninggal lah, di satu rumah orang meninggal, nak sembahyang, orang lelaki nak sembahyang, orang perempuan kata cepat ambil sejadah. Orang nak sembahyang tu cepat ambil sejadah, dalam hati nak gelak ada, tak tahu lah.
tak tahu dia tak tahu semayang jenazah tu macam mana. Tak payah sejadah dia bukan dia semayang pun rapat-rapat. Hanya takbir 4 takbir saja. Ni orang perempuan pun boleh semayang jenazah, tak ada masalah. Hanya kata orang lelaki lah, orang lelaki cukup lah. Orang perempuan pun kena semayang. Tambah yang meninggal tu adik-beradik kita, saudara mara kita, anak-beranak kita, maka selayaknya kita yang semayangkan jenazah, yang berdoakan kepada si mati tu, baru pahala tu sampai. Dan sebaliknya, atau sembahyang jenazah di belakang sembahyang gerhana. Sembahyang jenazah dengan gerhana dua-dua lain. Dua-dua lain. Tak sama. Dan sebaliknya, itu mana sejajar sembahyang keduanya. Tetapi tidak mengapa tentang berlainan niat antara imam dengan makmum. Berlainan niat antara imam dengan makmum. Dari itu sah orang yang sembahyang fardu mengikut orang yang sembahyang sunat. Jadi kalau orang yang sembahyang fardu, dia nak sembahyang orang yang sembahyang fardu nak sembahyang fardu, tapi dia ikut orang yang sembahyang sunat. Tak ada masalah. Kalau orang yang sembahyang fardu, orang yang nak ikut orang yang sembahyang, nak buat sembahyang fardu, lagi tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Cumanya dia tak boleh yang tadi. Dua solat tu gerhana dengan solat jenazah, itu lain. Orang sembahyang tunai, sembahyang ni lah, sembahyang ikut waktu lah, sembahyang dalam waktu, sembahyang tunai. Mengikut orang yang sembahyang qada, sembahyang qada, boleh, tak ada masalah, boleh. Orang yang sembahyang panjang mengikut orang yang sembahyang pendek, seperti zuhur mengikut subuh. Orang yang sembahyang zuhur mengikut orang yang sembahyang subuh. Macam mana tu? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Macam mana dia nak buat? Habis 2 rakaat bagi salam ke? Jadi dia kena bangun, bangun tambah 2 rakaat lagi. Niat kita, niat lain lah. Niat cuma niat tu mengikut imam lah. Solat zuhur, solat fardu, tak ada masalah. Yang penting dia niat itu mengikut imam. Walaupun orang tu dah semayang, orang tu tak tahu. Ada orang ikut, kita datang kita ikut dia. Angkat takbir Allahu Akbar, semayang je. Ikut je lah. Kalau dia buat kunut, ikut je lah. Atau sebaliknya, ataupun orang tu macam orang tu subuh dia lebuh. Subuh dia lebuh. Subuh gajah. Dia bukan gajah, subuh biawak. Dia nak qada masa zuhur tu. Qada masa zuhur tu. Dia pun ikutlah orang yang sembahyang zuhur kan. Sembahyang zuhur. Jadi dia kena pastikan lah. Nak ikut orang tu boleh, tapi kalau orang tu 4, dia 2 tak kena lah. Dia bagi salam awal dulu lah, jawab lah. Tak boleh lah. Jadi dia ikut 2 rakaat lah. 2 rakaat yang hujung tu boleh lah. Yang terakhir 2 rakaat tu boleh. Tapi dia ikut daripada mulih tu tak boleh lah. Tak kena orang tu sembahyang 4, dia sembahyang 2. Kalau orang tu kalau dia jadi imam boleh. Kalau dia imam, tapi tak kena sebab dia nak sembahyang qada kan, qada subuh.
Kemudian itu yang pertama kita bincangkan sembahyang itu mesti sejajar. Yang kedua, makmum mengiringi kelakuan imamnya. Makmum mengiringi kelakuan imamnya. Apa yang dibuat oleh imam mesti diikut oleh makmum. Selagi mana perkara tu betul lah. Kalau benda tu salah, imam tu dah batal ke, tak boleh ikut lah. Ni selagi mana imam tu melakukan perkara-perkara yang tidak membatalkan ataupun perkara yang ni lah, perkara yang betul, maka wajib makmum ikut dia mesti mengiringi imamnya. Itu buat semayang jemaah kena ikut imam. Kalau tak mau ikut imam, bukanlah namanya jemaah. Dari itu wajib makmum bertakbiratul ihram setelah selesai takbiratul ihram imamnya. Sebab imam takbir, dia pun angkat takbir. Tak boleh dia angkat dulu. Dia angkat dulu daripada imam. Sekarang ni siapa imam? Kamu ke aku? Jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Jangan mendahului imam dengan dua rukun fi'li sekalipun kedua-dua rukun itu rukun pendek dengan tiada uzur. Tiada keuzuran. Mana kalau dia mendahului imam, maka batal lah solatnya. Batal solatnya. Jangan terkemudian daripada imam dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Kalau dia sengaja dia buat, dia awalkan daripada imam, bukan kalau tak sengaja, tak sengaja tak apa, dimaafkan. Mungkin dia telinga tak dengar, tu boleh dimaafkan, ada uzur. Ataupun dia tak nampak dengan telinga tak dengar. Jadi itu kalau dia mendahului dengan sengaja. Kalau ini disebut dia terkemudian, mana lambat lah. Lambat sangat daripada imam. Terkemudian daripada imam dengan dua rukun yang tersebut dengan tiada uzur. Jika ia mendahului imamnya, nanti kita bahas nanti. Jika ia mendahului imamnya dengan dua rukun kerana uzur iaitu lupa atau jahil, tiadalah batal sembahyangnya. Kalau dia mendahului imamnya dengan dua rukun kerana uzur tadi iaitu lupa atau jahil, tiadalah batal sembahyang. Maknanya boleh dimaafkan dua rukun. Kalau dia mendahului dua rukun. Kalau lebih daripada dua rukun, batal lah. Batal solat dia. Demikian juga jika terkemudian, jika dia lambat. Lambat dua rukun dengan uzur. Dengan uzur seperti makmum lambat membaca Fatihah. Makmum belakang ni lambat. Mungkin apa? Mungkin dia ni baru lagi. Mana baru lagi belajar solat. Tak biasa lagi. Baca Fatihah lambat. Ataupun orang yang ada penyakit. Penyakit was-was. Bacanya lambat. Berulang-ulang bacanya. Atau dia baca pun. Dia baca ni teliti sangat lambat baca. Sehingga imamnya mendahului beberapa rukun. Dan imamnya sederhana dengan sebab itu. Imamnya tak adalah laju. Sederhana. Biasa je imam. Ia ketinggalan nescaya diluluskan. Maknanya dibolehkan ia mengikut belakang imam itu selagi belum lebih daripada 3 rukun. Maknanya
diberi peluang 3 rukun. Jangan melebihi 3 rukun. Ya. Rukun yang panjang. Maknanya kata kalau dia masih lagi baca Fatihah, imam tu rukuk. Ya. Imam tu rukuk. Kemudian imam tu iktidal. Dia masih lagi baca Fatihah. Kemudian imam tu sujud. Sujud. Ya. Kemudian imam tu duduk antara sujud, tak selesai lagi Fatihahnya. Kemudian imam tu sujud yang kedua. Kalau dia tak rukuk lagi, maka batal solatnya. Batal solatnya. Disebut jangan mendahului 3 rukun. Jangan lambat 3 rukun yang panjang. Apa 3 rukun yang panjang? Rukuk tadi. Iktidal rukun yang pendek. Kemudian sujud. Sujud rukun yang panjang. Kemudian duduk antara dua sujud rukun pendek. Kemudian sujud kali kedua. Maknanya kalau 3 ni dah masuk 3 ni, maka kalau dia tak rukuk, batal. Batal solatnya. Ada setengah pendapat yang kata 2 rukun yang panjang. Iaitu rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud. Tidak kira iktidal dan duduk antara 2 sujud, kerana kedua-duanya itu rukun yang pendek. Ya. Jadi kalau yang lambat baca Fatihah tu mana adalah peluang lagi. Ya. Ada peluang lagi. Maka dia kena apa? Menyudahkan bacaan Fatihah dia. Maka sekiranya imam sudah terdahulu daripadanya lebih daripada 3 rukun. Mana lebih daripada 3 rukun tadi. 3 rukun yang panjang. Umpama makmum belum habis lagi membaca Fatihah. Makmum tak selesai lagi baca Fatihah. Sedang imamnya sudah masuk pada rukun yang keempat. Rukun yang keempat. Ketika itu hendaklah ia makmum itu mengikut imamnya pada apa yang sedang dikerjakan oleh imam itu. Maknanya kena ikut terus imam. Jangan sampai apa lebih daripada rukun yang keempat. Selepas imam memberi salam, nanti kenalah ia mengerjakan apa rukun yang ditinggalkan olehnya, itu sama macam orang yang masbuk. Mana kalau tak sempat dia baca Fatihah, maka dia terus ikut. Ikut imam, kemudian dia ganti 1 rakaat lagi. Kalau 1 rakaat dia tak sempat. Berbeza orang yang kalau dia lambat tu macam dia baru datang. Dia baru datang, imam tengah baca surah. Lepas baca Fatihah, imam tengah baca surah. Kemudian dia datang, dia angkat takbir. Dia baca Fatihah tak sempat. Mana sempat lah dia baca. Kemudian imam tu rukuk dan dia tak sempat nak habiskan Fatihah. Maka dia terus. Itu maknanya Fatihah ditanggung oleh imam. Tapi ini dia sama-sama. Sesama tadi dia imam angkat takbir, dia pun terus angkat takbir. Tapi dia ni jenis orang yang lambat baca. Lambat baca. Itu yang kata tadi 3 rukun tadi. Jangan melebihi daripada 3 rukun yang panjang. Tetapi jika lambatnya hingga ditinggalkan sampai 5 rukun, dah sampai 5 rukun, masih belum selesai Fatihahnya, nescaya batal sembahyangnya. Kalau 5 rukun tadi mana? Rukuk tadi, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud balik. 5 rukun. 5 rukun ataupun 3 rukun yang panjang, maka batal. Jadi kadang solat ni nampak macam mudah,
Nampak hujan. Tapi permasalahan dia, masalahnya banyak. Kadang-kadang kita dah tahu. Tapi bila tiba giliran kita tersilap, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Kita lupa. Kita macam apa? Benda tu tiba-tiba kan. Tiba-tiba kita buat salah tu, kita tak ingat macam mana. Sedangkan kadang-kadang benda tu kita tahu. Itu kena kita fahamkan betul-betul ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga berjemaah ya. Makmum mengetahui akan pekerjaan imamnya. Makmum mesti tahu apa yang imam buat. Kalau berjemaah mesti dia nak ikut imam, mesti dia tahu apa imam buat. Kalau imam tu buat selain daripada perbuatan solat, maka tak boleh lah, tak boleh diikut kan. Tak boleh ikut. Tengah-tengah solat tu imam terbatal, contohnya dia terbatal, dia buat benda ni, ikut imam tu buat benda lain. Jadi kena faham makmum tu kena ikut, kena tahu apa imam buat. Sama ada ia nampak sendiri imam itu berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Maknanya dia nampak. Orang di belakang imam mesti nampak apa imam buat. Atau ia nampak sebahagian daripada saf yang ada di hadapannya, atau mendengar suara imam atau suara mabligh atau seumpamanya. Maksudnya orang yang apa, biasa kalau di Mekah tu kan, di biasa masjid-masjid yang besar ni, dia ada orang yang apa, orang yang bila imam sebut Allahu Akbar, dia ada suara yang ni, sebut Allahu Akbar. Mana suara ni dia dengar suara, walaupun tak nampak tapi dengar suara. Ini kalau jauh lah imam dengan makmum. Macam orang semayang dalam masjid haram, kemudian ada orang yang semayang di luar masjid. Dia tak nampak imam tapi dia dengar suara. Yang boleh mengikut bergerak sama, yang boleh mengikut bergerak sama, ataupun dia tak nampak imam tadi, dia tak nampak imam tapi dia nampak saf orang yang di belakang imam. Nampak saf orang yang di belakang imam, ya. Jadi dia tahu bila orang yang belakang tu, saf yang terakhir tu diikut, dia mesti ikut orang depan. Dia nampak. Jadi orang yang belakang ni diikut orang depan ni. Depan dia lah. Kemudian yang keempat, syarat kembali berhenti atau berkumpul imam dengan makmum di suatu tempat. Di dalam hal ini ada 4 masalah. Ini tentang tempat. Berhimpun atau berkumpul imam dengan makmum di suatu tempat. Ada 4 masalah. Masalah yang pertama, makmum dan imam dalam masjid. Ini perbincangan tempat di dalam masjid, kedua-duanya, imam dan makmum di dalam masjid. Kedua-duanya di dalam masjid, maka sahlah makmum mengikut imamnya sekalipun jauh antara keduanya dan diselang oleh binaan yang lain seperti telaga, menara, tanah lapang dan sebagainya. Mana kalau dalam masjid tu dia ada benda binaan lain, ada binaan lain yang terhalang, maknanya kita dengan imam ni kan, kita dengan imam, antara imam tu ada bangunan, ada menara tengah-tengah masjid,
Ataupun ada apa, kadang-kadang ada tiang ke, bisa tiang, ada dinding ke, ataupun dikata telaga, menara, tanah lapang ataupun tanah lapang, dan sebagainya yang apa, yang binaan, yang berbentuk binaan. Sekiranya ada pintu, dibahaskan tadi perkara tadi, sekiranya ada pintu selang antara keduanya di dalam masjid itu, kiranya makmum hendak lalu, boleh ia pergi kepada imam sekalipun terpaksa kena berpaling dan membelakangkan kiblat. Nescaya tiada mengapa, dan sekalipun pintu itu dikunci dengan kunci besi selama tiada dipaku. Dalam masalah tadi, kalau tanah lapang, cakap ada menara, ada tiang, perkara tu cuma menghalang je, tak ada masalah. Dia boleh pergi, kiranya kalau dia boleh pergi ke depan tu tak ada masalah, tak ada halangan. Tapi sekiranya ada pintu, ada bilik, bilik tu syaratnya mesti ada pintu. Bilik tu mesti ada pintu. Contohnya dalam macam surau ni kan, ada bilik, kemudian mesti ada pintu. Pintu. Dia soalan macam bilik tu, kalau betul-betul ada orang semayang, dia ada apa, orang, kalau pintu tu, kalau tak ada pintu tu, mana orang semayang tu dia tidak termasuk dalam binaan masjid dah. Walaupun di dalam masjid, tapi syaratnya mesti ada pintu. Sekalipun pintu itu berkunci. Maknanya bila berkunci ni, maknanya bila masa orang boleh buka, dia bukan benda yang tetap, benda yang kekal. Disebut sekalipun kalau orang tu nak pergi kepada imam, dalam keadaan semayang ni, walaupun terpaksa membelakang ke arah kiblat, maka ikut pintu daripada tu. Maknanya tidak syarat pintu tu dibuka. Maknanya dia kata syaratnya ada pintu, sekalipun pintu tu berkunci. Boleh. Boleh. Dia tak ada masalah. Sebab dia di dalam masjid, dikira dalam masjid, masih lagi dalam masjid. Maka jika diselangi oleh tembok yang tak boleh lalu, tembok yang tak boleh lalu, maka dia yang memang tak boleh, tak ada jalan, memang ditutup terus, ada tembok tutup terus, tak boleh lalu. Lalu untuk apa? Lalu kepada imam, untuk pergi kepada imam, atau pagar besi. Pagar besi dipaku, pintu-pintu yang tersebut itu tiadalah sah mengikutnya. Maknanya kira pintu tu dia dah mati terus, memang tak bagi orang nak buka. Tak bagi orang buka. Berbanding dengan ada pintu tadi, tapi syarat pintu tu walaupun berkunci, tapi kunci tu bila masuk orang boleh buka. Jadi bila dia ditutup itu, mana tak boleh lah orang semayang di dalam tu, di dalam tempat tu lah. Contoh tadi bilik kan, bilik bertutup, maknanya tak ada pintu bilik tu. Itu dalam masjid, Kedua-duanya bukan dalam masjid. Ini yang kedua, masalah kedua. Imam dengan makmum bukan di dalam masjid. Kedua-duanya bukan di dalam masjid seperti di padang atau dalam bangunan lain yang besar. Mana ini bukan dalam masjid. Maka syaratnya bahawa jangan ada jarak antara keduanya lebih daripada 300 hasta. Tak boleh jarak daripada imam dengan makmum tu 300 hasta. Ataupun
orang yang nak ikut ni, contohnya orang yang nak mengikut ni, kan? Contoh di luar, kan? Ada orang nak ikut, kan? Tak boleh jarak tu daripada jemaah yang terakhir ni 300 hasta, lebih pada 300 hasta, ya. Contoh tempat yang besar lah, tempat yang besar tak boleh jauh kan daripada tu. Atau antara tiap-tiap dua saf, atau antara dia yang mengikut dengan dua orang makmum yang berdiri di belakang atau di kiri kanan imam. Maknanya antara saf yang belakang lah, ataupun sama ada di kiri, orang di kiri sana atau di belah kanan sana, dikira tidak boleh jarak daripada 300 hasta, ya. Ini di luar daripada ini bukan daripada masjid, ya. Dan jangan ada di antara keduanya dinding. Ni dua masjid, bukan masjid. Jangan ada di antara keduanya, imam dengan makmum ni, ada dinding. Ada dinding, ya. Tetapi sekiranya pada dinding itu ada pintu terbuka, dan ada orang yang sembahyang dekat pintu itu, yang boleh diikutnya, sahlah ia berimamkan imam yang di dalam dinding itu. Contoh kita ni bukan masjid, kita ni surau, bukan masjid, ya. Contoh orang perempuan sembahyang, lelaki tak masalah lah, orang perempuan sembahyang, contohnya tempat sembahyang perempuan tu dia ditutup oleh apa? Oleh dinding. Tutup oleh dinding, Bila tutup oleh dinding, tutup, tak ada pintu, taruh cermin je, boleh tak? Tak boleh. Dia syarat tu mesti ada pintu. Pintu tu bukan pintu yang tertutup, maka pintu tu terbuka, buka. Ini di luar daripada masjid ni, mana kena buka pintu. Contohnya kalau ini esok, nak dindingnya, mesti ada pintu ni. Pintu tu mesti dibuka. Tak kira muslimat nampak imam ke nampak jemaah lelaki, ya. Dia syaratnya mesti pintu tu dibuka. Macam ni tak apalah. Sini tak apa ni, buka lah sikit. Ni tak boleh, ni buka okey lah. Sebab masjid dia pasang lansir. Tapi ada masjid yang dia pasang, ada pasang cermin. Tapi cermin tu, masjid tak ada masalah. Masjid tak ada masalah, surau tu. Masjid tadi kalau syarat ada pintu pun, walaupun pintu tu pun kunci, tak ada masalah. Ini surau kata selain daripada masjid, yang kita buat solat berjemaah. Dia bukan solat tu tak sah, maknanya berjemaah tu. Syarat berjemaah tu, Dan ada orang yang sembahyang dekat pintu itu yang boleh diikut, sahlah ia berimamkan imam yang di dalam dinding itu. Demikian juga jika ada orang yang sembahyang di sebelah orang yang sembahyang dekat pintu itu, atau di belakang, sekalipun ada diselang oleh jalan raya. Sekalipun dikata antara jarak orang yang depan tu dengan orang yang belakang itu, sekalipun ada jalan raya, tengah-tengah tu ada jalan. Contohnya sini susah lah. Contohnya ada jalan raya belah sana, jalan raya ke ada sungai pun, ada orang nak semayang belah sana, tak ada masalah. Selagi mana jarak itu tidak melebihi pada 300 hasta. Tapi pintu ni mesti dibuka. Pintu ni mesti dibuka. Sekurang-kurangnya orang yang belah sana nampak orang yang semayang di akhir ni. Ya. Dalam rumah tu dah lain, dia dalam bangunan lain. Dia dikira kawasan lapang. Tak boleh. Dikira rumah tu lain. Anak di bawah rumah tu ambil bermain rumah.
Mana tadi? Yang dilalui, jalan raya yang dilalui oleh orang ramai atau diselangi oleh sungai, yang terpaksa direnang jika hendak pergi mendapatkan imam. Ni kalau ada sungai ke ada jalan, tapi jarak tu tidak melebihi pada 300 hasta, jadi boleh, ya. Imam dalam masjid dan makmum di luar masjid atau sebaliknya. Imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Ya. Makmum dalam masjid dan imam di luar masjid, keduanya terbalik, makmum dalam masjid, imam di luar masjid. Kedua-dua masalah ini hukumnya sama, iaitu jaraknya jangan lebih daripada 300 hasta dari tepi dinding tepi dinding masjid, atau dari orang yang ada bersembahyang di luar masjid itu. Maknanya bila masalah di luar ni, dia jadi masalah yang di luar tadi, di luar masjid tadi, dia jadi masalah yang kita bincangkan tadi, yang kedua tadi, ya. Dalam masjid tak ada masalah, bila di luar tu, dia kata dia kena jarak sama juga 300 hasta, tidak melebihi. Dan lagi jangan ada dinding antara keduanya. Jangan ada dinding di antara kedua, kedua imam dengan makmum. Walaupun sekalipun satu pihak di dalam masjid, satu pihak di luar masjid. Jangan ada dinding. Maknanya bila di luar masjid tu maknanya lain lah. Bukan dibahaskan di dalam masjid. Tetapi jika ada pintu pada dinding itu, ada pintu, itu hukumnya sama macam masalah yang kedua tadi. Mana kalau ada pintu tu mesti dibukakan pintu, untuk jemaah yang di luar daripada masjid. Kemudian yang kelima, makmum jangan bertelingkah dengan imam tentang mengerjakan sunat-sunat yang huduh, pada pandangan jika berlaku pertelingkahan. Jika ada kadang-kadang ada makmum tak setuju dengan imam, makmum tak setuju dengan imam, dia tak boleh. Imam tak setuju dengan makmum, itu sebab itu tak ada masalah. Ini makmum, sebab makmum ikut imam. Ada benda yang dia tak setuju. Jadi kadang benda-benda yang benda-benda tak setuju yang kadang boleh melibatkan apa? Boleh melibatkan solat dia apa? Solat dia tidak sah kalau dia tidak ikut imam, ya. Seperti sujud tilawah. Seperti sujud tilawah yang mana wajib atas makmum mengikut imam bersujud atau meninggalkan sujud itu. Jika tidak diikut, batallah sembahyangnya. Sujud tilawah, sujud sejadah. Maknanya benda tu benda tak ada ikut, tak ada pertikaian, tapi mungkin orang tak pernah buat. Dia kata wahai imam ni, tak ada rukuk tu terus sujud, terus sujud. Ni mesti orang yang tak pernah buat, tak pernah buat. Batal lah. Dia tak ikut, batal lah. Batal semayangnya. Nak bagi tahu kita jangan bergaduh, jangan bergaduh, jangan bertelingkah dengan imam, dalam perkara-perkara sunat. Walaupun sunat tapi di imam dia kena ikut lah, kena ikut imam. Adapun sujud sahwi wajib atas makmum mengikut, tentang buat tidak wajib tentang. Mana tak boleh lawan lah, aku imam, mana boleh kamu lawan imam. Kalau dua semayang kamu nak lawan aku boleh, tapi dalam semayang aku imam, tak boleh lawan.
Tegur boleh lah, tapi tak boleh lawan lah. Contoh kita tak setuju dengan imam, tak setuju ke apa? Contoh imam tu mungkinlah imam tu nak ikut imam mungkinlah ada benda yang tak setuju, dia marah imam apa, tapi dia ikut imam. Bila dia mengatakan imam tu, contohnya imam tu fasik, kan? Ada benda-benda yang dia kata imam buat macam ni, dan dia i'tiqad imam tu tak betul, tapi dia ikut, maka tak sah lah solatnya. Maka kita kena berbaik sangka lah dengan imam. Dan sunat sujud sahwi selepas salam imamnya. Dan seperti tasyahud awal, lain pula iaitu wajib mengikut tentang meninggalkan, tidak tentang mengerjakan makmum, boleh bangun terus menunggu dalam qiyam. Contohnya contoh dalam tasyahud, dalam tasyahud tu ada tempat yang dibolehkan untuk dia tunggu imam ketika mana berdiri, kan. Dia berdiri dulu, kan. Dia berdiri dulu, mana dia tak turun, dia tunggu imam dalam qiyamnya. Tetapi membaca qunut tidak wajib muwafaqah, yakni boleh bertelingkah kerana tidak huduh pada pandangan dalam pertelingkahannya. Mana ada dalam qunut ni, yakni boleh bertelingkah kerana tidak huduh pada pandangan dalam pertelingkahan. Sekiranya imam membaca qunut, makmum boleh tinggalkan terus sujud dengan sengaja. Dan jika sekiranya imam meninggalkannya, sunat makmum membuat jika sempat kejar imam dalam sujud yang pertama atau dalam duduk antara dua sujud. Dan tidak harus ia membuatnya jika tak sempat kejar, melainkan pada sujud yang kedua. Maknanya kalau imam tu tak buat, makmum buat, dia tak ada masalah bagi qunut ni. Maknanya itu kata tak ada benda tu, tak, kalau berlainan pun dia tak ada jadi pertelingkahan. Ada tempat yang dia wajib ikut imam, ada tempat yang dia boleh berlainan dengan imam, tapi taklah membawa kepada membatalkan solat. Tapi hodohlah benda tu, tak cantik. Tak cantik benda tu. Jadi elok ni ikutlah imam. Ikut imam. Jangan berlainan. Kemudian yang keenam, makmum jangan berada depan daripada garisan imam. Jangan berada depan daripada imam. Kalau semayang ramai-ramai ni tak apa lagi. Ni semayang yang jenis dorang tu, yang berdua. Jangan makmum tu depan daripada imam. Jangan lebih garisan. Jika berdiri dikira dari tumit, maksudnya tumit makmum jangan lepas ke hadapan. Tumit makmum jangan lepas ke hadapan daripada tumit imam. Dikira tumit tu. Tumit tu tumit tak boleh sama. Tak boleh ke depan. Maksudnya kena belakang. Belakang sikit tak apa. Dan dikira dari papan punggung. Papan punggung pada yang sembahyang duduk. Dan dikira dari rusuknya. Rusuknya bahu pada yang sembahyang yang berbaring. Di keadaan kalau orang yang duduk dikira papan punggungnya, dia tak dikira kaki. Dikira papan punggungnya. Memanglah kaki dia ke depan. Tapi dikira papan punggung sebab dia duduk dalam keadaan duduk.
ataupun orang yang berbaring dikira daripada bahunya. Dikira bahu. Walaupun kaki dia ke depan, melebihi pada imam, ya. Tapi dikira bahu dia. Dan dikira dari kepala pada yang sembahyang terlentang. Sembahyang yang terlentang dikira daripada kepala, ya. Tetapi sembahyang di keliling Kaabah, sembahyang di keliling Kaabah, makmum boleh lepas ke hadapan dekat dengan Kaabah dari pihak yang lain. Dan kalau sembahyang di Masjidil Haram dia lain keadaannya, dia lain keadaan, sebab sembahyang ni dia kena keliling Kaabah, ya. Bila keliling Kaabah tu ada 3 orang. Keliling imam tu ada 3 orang. Maka itu dimaafkan. Tak ada masalah. Itu di depan Kaabah tak apa. Sama juga semayang di Masjidil Haram ni, kan? Mana nak ngasing di antara lelaki dan perempuan? Kan susah. Tapi bukanlah semayang tu betul-betul sebelah perempuan. Maknanya dalam tempat lelaki tu mana ada orang perempuan. Itu pada di Masjidil Haram. Tapi pada masjid lain tu tak boleh buat lah. Kadang-kadang orang yang dalam keadaan tawaf tu masuk waktu. Masuk waktu. Mana nak semayang? Nak mencari soft lah apa tu. Susah kan? Semayang lah kat situ. Carilah tempat situ. Dulu saya rasa ni pula ragu-ragu macam mana semayang ni, ya. Sebelah ni campur dengan perempuan. Apa tanya ustaz, dia kata tak, itu tak apa dekat Masjidil Haram tu tak apa, ya. Dekat tempat lain jangan buat, ya. Kemudian yang ketujuh, niat mengikut imam bagaimana telah dinyatakan di awal fasal ini, ya. Niat mengikut imam, walaupun tadi kita bahaskan semayang tu lain, semayang tu lain, ada semayang sunat, ada semayang fardu, jadi niat mengikut imam tu, syarat tu niat mengikut imam. Imam dia tak syaratkan niat, kalau orang yang ikut belakang tak syaratkan dia tukar niat imam, makmum tu orang yang ikut tu, Kemudian yang ke-8, bahawa sembahyang imam itu sah dalam i'tiqad makmum. Sembahyang imam itu sah dalam i'tiqad makmum. Maka tidak sah ia mengikut berimamkan orang yang dia fikir sembahyangnya batal. Umpamanya orang mazhab Syafi'i, hendaklah mengikut orang mazhab Hanafi yang sembahyang selepas menyentuh zakarnya. Maknanya kena apa? Dia kena i'tiqad makmum tu, sah dalam i'tiqad makmum. Maknanya tak ada mana syak imam, orang yang nak mengikut imam tu dia tak boleh kata imam ni imam yang apa, dia mesti apa, dia mesti bersangka baik dengan imam tu, ya. Tak boleh dia kata imam ni mazhab ni, tak boleh, kan. Jadi perkara yang dia buat ni yang tak sama dengan kita, dia tak ada masalah, kan. Kalau mazhab dia, kan, ikut mazhab dia, tak ada masalah, jadi kita boleh ikutlah, kan. Walaupun tak sama, ada benda-benda yang tak sama, dengan mazhab dia, itu kita kena i'tiqad. Kita nak ikut imam tu kena i'tiqad. I'tiqad kita betul. Kalau macam-macam kita fikir imam ni tak boleh, tak boleh lah. Tak boleh, niat kita dah lain lah. Jadi kita berhenti sakat ni, sakat 8, 8 syarat, ya, sah imam dan makmum, ya. Ada soalan tuan-tuan yang berkaitan dengan masalahnya?
tak ada. Allah alam. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan apa yang saya sampaikan malam ini. InsyaAllah yang baik berdatang pada Allah SWT yang paling mahfil pada diri saya sendiri. Aku berkata haza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi'l wajhatul mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma futa 'arifin warzuqna faman nabiyina wa tal-masali wal hamdika muqarrabin birahmatika ya arhamar. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sallallahu alaihi ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minkum. Kalau ni Salafi